Yang pertama, sikit sebelum kita sambung balik, yang meriwayatkan cerita-cerita ini adalah orang-orang yang sangat terpercaya, tokoh-tokoh besar dalam hadis. Contohnya Dr. Zulkifli Al-Bakri, Menteri Agama kita yang sebelumnya mufti wilayah. Beliau dalam kitabnya Irsyadul Qari bi Syarhi Sahih Al-Bukhari, beliau sebut satu cerita, iaitu Sayyiduna Ali bin Husain Zainal Abidin, keturunan Sayyidina Ali. Beliau sembahyang 1000 rakaat. 1000 rakaat itu disebut oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri, dan beliau bukan orang yang paling awal menceritakan perkara itu. Beliau nukilkan cerita itu daripada kitab Syiar A'lamin Nubala, kitab yang sangat terkenal, dikarang oleh tokoh hadis, bahkan pentahqiq hadis yang sangat hebat, iaitu Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, yang cerita bahawa Ali bin Husain Zainal Abidin radhiyallahu anhu ini, keturunan Sayyidina Ali ini, semayang 1000 rakaat, adalah Az-Zahabi. Orang kenal Az-Zahabi betapa ketatnya dia dalam nak mensahihkan sesuatu hadis. Az-Zahabi cerita, dia bukan orang lain yang gemar bercerita-cerita karut-marut dah. Ini Az-Zahabi. Sebenarnya bukan Ali bin Husain Zainal Abidin saja, ramai lagi ulama yang sembahyang 1000 rakaat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita katakan cerita ini masuk akal dan tidak patut menimbulkan keraguan padanya, kerana yang pertama, karamatul awliya, perkara-perkara yang mencari adat, khariqul lil adah, yang jadi pada wali-waliullah, kekasih-kekasih Allah, adalah perkara yang telah disebut Allah dalam Al-Quran. Contohnya dalam surah Ali Imran ayat 37, Allah cerita tentang Maryam alaihassalam. Maryam ibunda Nabi Allah Isa alaihissalam. Allah menyebut, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria yang menjaga Maryam masuk ke tempat ibadat Maryam, mihrab Maryam, dia mendapati ada rezeki. Imam Ibn Kathir mengatakan ia makanan. Ibn Kathir menyebut dalam tafsirnya, tafsir Al-Quranil Azim. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan ramai lagi ulama, Dr. Wahbah menyebutnya dalam Tafsirul Wajiz, bahawa yang ada di mihrab Maryam yang menjadikan Zakaria rasa pelik adalah buah-buahan di luar musimnya. Di luar musim. Kalau buah-buahan musim panas tiba-tiba ada pada musim sejuk di mihrab Maryam, itu pelik. Begitu juga sebaliknya, buah-buahan di luar musim. Maka Zakaria bertanya, anna laki hadha, dari mana kamu dapatkan ini? Jawab Maryam, qalat huwa min indillah, sesungguhnya ia daripada sisi Allah. Dan Ibnu Katsir memilih pendapat ini. Ayat ini jelas katanya menunjukkan karamah, perkara yang mencari adat yang berlaku pada para awliya, kekasih-kekasih Allah. Contohnya ibunda Nabi Allah Isa. Jadi perkara yang pelik berlaku pada orang-orang saleh itu masuk akal. Itu disebut karamah, kemuliaan yang Allah bagi pada Nabi-Nabi. Itu yang kedua. Tak pelik kalau sembahyang 1000 rakaat, tak pelik. Yang ketiga, masa. Dalam hadis Sahih Bukhari, riwayat Abu Hurairah, Nabi dah sebut, la taqumu as-sa'ah hatta yuqbada al-ilmu wa takthura az-zalazilu wa yataqarab az-zaman. Takkan jadi kiamat, kata Nabi, sehingga ilmu diangkat, banyak gempa bumi terjadi, dan masa jadi pendek. Ila akhiril hadis. Masa jadi pendek ni dihuraikan oleh Imam Nawawi, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dan selain mereka, bahawa kerana keberkatan masa telah ditarik.